Hai, Assalamualaikum. Bersama saya, Cikgu Sazi. Baiklah, kita sambung bab 4 kita. Hari tu kita dah tengok pilih atur dan hari ini kita akan tengok gabungan. Alright, sebelum kita masuk gabungan, kita imbas semula apa yang kita telah belajar. Okey, hari tu kita tengok di bawah pilih atur kita ada 6 petak kan? So, petak yang pertama dan yang kedua adalah untuk n objek bebas. Okey, kalau saya sebut n objek bebas ni untuk linear, kita ingat semula rumus kita adalah n factorial. Kan? Ataupun n factorial ini mewakili n, p, n lah. Macam tu. Okey, next kalau dalam bulatan, kita punya rumus ialah n tolak 1 factorial. Okey, itu dalam bulatan. Okey, itu untuk objek bebas. Okey, baiklah. Yang kedua, kita nak pilih R daripada n objek bebas. Jadi masih ada dua juga. Dia ada linear. Jadi macam mana kita nak buat kalau kita nak pilih R daripada objek bebas dan kita nak susun secara linear. Jadi rumus yang kita gunakan ialah NPR. Tapi kalau kita nak susun dia secara bulatan, maka rumus kita ialah NPR per R. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, bila ada objek secaman. Secaman ni ialah yang kita tak dapat bezakan. Jadi, kalau dia disusun secara linear, maka rumus yang kita akan gunakan ialah n factorial per dengan apa yang secaman tu. Berapa yang secaman. Contohnya, kalau ada dua yang secaman. Ingat tak contoh Kelantan tu? So, bahagikanlah dengan berapa faktorial yang secaman. Di bawah ini ialah untuk yang secaman. Okey, jadi kalau dia bulatan pula, okey nampak tak? Kalau dia linear dia n. Jadi kalau bulatan ialah n tolak 1 faktorial. Jangan lupa bahagikan dengan kat bawah ni yang secaman. Yang secaman ni mestilah faktorial. Okey, ini yang kita dah tengok pada hari Isnin baru ni yang kita maraton tu. Okey, jadi hari ini kita akan tengok satu lagi subtopik dia. Dia ada dua sahaja, iaitu gabungan. Jadi hari ini gabungan ni sesuatu yang lebih simple sebab dia tak ada banyak. Dia hanya ada dua subtopik sahaja, iaitu bagaimana kita nak menentukan bilangan R daripada objek bebas. Dan yang kedua, kita nak menyelesaikan masalah gabungan dengan syarat tertentu. Okey, itu sahaja. Baiklah, kita tengok satu persatu. Okey, sebelum kita pergi lebih detail, saya nak awak tahu bezakan sekarang antara pilih atur dengan gabungan. Okey, ingat ya, dalam pilih atur, kedudukan setiap objek sangat penting. Sebab tu dalam pilih atur kadang-kadang dia kata dia nak bina kod. Ingat ya, kod 1, 2, 3, 4 tak sama dengan 4, 3, 2, 1. Ini pilih atur. 1, 2, 3, 4 ni takkan sama dengan 4, 3, 2, 1. Sebab dia merupakan kod. Macam awak punya PIN number kat bank kan? Ataupun password awak. Mungkin nombor itu adalah sama kita pilih. Tapi dalam pilih atur dia sangat penting. Kedudukan tu sangat penting. Tetapi di bawah gabungan, kedudukan tu tak penting langsung. Sebab di bawah gabungan ini, kalau awak ada 1, 2, 3, 4, dengan awak susun 4, 3, 2, 1, pada gabungan dia ialah sesuatu yang sama. Sama je, tak ada beza pun. Okey, itu gabungan. Contohnya, kalau awak buka buku teks, awak tengok contoh 7 dengan contoh 15. Okey, apa beza dia? Kita tengok satu-satu contoh 7. Okey, contoh 7 ni dia akan guna pilih atur. Kenapa dia guna pilih atur? Contoh 15 dia akan gunakan gabungan. Okey, simbol untuk pilih atur ialah NPR. P, pilih atur. Hari tu saya dah cakap untuk gabungan ni dia punya simbol ialah NC. C. Choose. Pilih. Okey. Choose R. C.
Okey, hari tu saya cakap C ini sebagai choose. Choose ini ialah kita nak combinekan dia. Kita nak gabungkan dia. Okey, tapi dia tak ada atur. Okey, dia tak ada susun. Dia hanya choose sahaja, tak ada susun. Di sini dipilih atur, dia ada pilih, lepas tu kena atur. Okey, itu beza dia. Okey, mari kita tengok contoh. Okey, kat sini dia kata 8 orang ahli jawatan kuasa. So macam biasa, step nombor 1 kita listkan N ialah 8. Dicalonkan untuk memegang jawatan presiden, naib presiden dengan setiausaha. So, dia ada 3 jawatan. Pertama ialah presiden, yang kedua ialah naib presiden, dan yang ketiga ialah setiausaha. Nampak tak? Presiden, naib presiden dengan SU ni dia ialah hierarki. Jadi, susunan itu sangat penting. Sebab itulah kita akan gunakan P. Okey, pilih atur. Okey, sekarang mari kita tengok contoh 15. Contoh 15 dia kata, dalam sebuah kelab, 3 orang ahli jawatan kuasa perlu dipilih. So, AJK je. AJK sahaja. Maksud dia, tak ada pun jawatan, hanya sebagai AJK. Kalau terpilih tu terus dilantik sebagai AJK. Tak ada hierarki. Jadi, sebab itulah kita akan gunakan C. Sebab kedudukan siapa-siapa pun dipilih tak penting. Dia hanya jadi AJK sahaja. Okey, sekarang boleh beza antara kedua-duanya. Okey, pilih atur dengan gabungan. Okey, next kita akan tengok contoh. Okey, sekarang kita nak gabungkan R objek daripada N objek yang bebas. Maksudnya kita nak pilihlah dia. Okey, sekarang katakan saya ada diberi PQRSTU, okay, nyatakan bilangan cara memilih 4 daripada huruf-huruf di atas. Kita nak pilih je, kita tak nak atur dia. So, macam biasa, step nombor 1, saya akan nyatakan N saya berapa. So, N saya ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. So, N saya 6. Step nombor 2, saya akan buka petak saya. So, saya buka. Saya nak pilih berapa? Saya nak pilih 4. So, 4. Jadi, N saya ada 6. Nak pilih je 4. Saya tak nak susun pun dia. Lantaklah apa-apa pun yang ada kat depan ataupun dekat belakang ataupun dekat tengah. Okey. Jadi, saya nak choose sahaja. So, saya akan pilih 6C4. Okey. Jadi, 6C4 itu kita akan tekan calculator 15. Macam tu je lah. Nampak tak? Alright. Next, kita akan pergi contoh 1. Ingat ya, ini masih di bawah objek bebas. Ini objek bebas Okey, sekarang dia kata terdapat 12 orang pemain. Jadi N kita 12 lah. Kita terus tulis. N kita ialah 12. Dalam satu pasukan bola baling sekolah. Tentukan bilangan cara nak pilih 5 orang. So, kita nak pilih 5 sahaja. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, step 1 saya dah tulis kat sini. Step 2 saya dah buat di sini. Okey, nak pilih 5 orang. Alright, sekarang A. Dia kata sebagai penyerang pertama, sini mesti penyerang pertama. Sini mesti penyerang kedua. Sini mesti penyerang ketiga. Lepas tu sini pertahanan 1. Sini ialah pertahanan kedua. Okey, nampak tak? Berdasarkan soalan ini, siapa yang kita pilih itu mesti ada hierarkinya. Orang yang pertama kita akan pilih, dia akan jadi penyerang pertama. Kedua kita pilih, dia akan jadi penyerang kedua. Dan seterusnya. Nampak tak? Kedudukan sangat penting. Alright, di sini di sini. Kedudukan amat penting. Jadi bila kedudukan sangat penting, kita akan gunakan sebagai P. Kita tak guna C lah, kita kena guna P. Jadi P, kita ada N 12.
kita nak pilih seramai 5 orang. Jadi kita tekanlah 12 pi 5. Maksud dia kita ada 95,040 cara nak pilih ataupun kita nak susun orang kita. Okey, itu soalan A. Okey, next B. B kata untuk bermain di suatu pertandingan peringkat daerah. Nak main je. So kalau nak main, tak kisahlah kan. Tak ada kedudukan siapa-siapa. Kita pilih 5 orang. Lepas tu nanti baru kita letak dia kat mana-mana. So, kita ada 12. Tapi kita nak combine kan. Dia jadi 5 orang sahaja. Jadi, 12 si 5 kita akan dapat 792 cara. Okey, sekarang nampak tak beza antara P dan juga C. Okey, sekarang kita pergi yang kedua. Okey, bila kita ada gabungan tapi kita ada syarat tertentu. Okey, macam juga pilih atur. Pilih atur kan ada syarat duduk sebelah, duduk berasingan. Macam tu. Sama juga dengan gabungan. Dia ada syarat-syarat yang tertentu. Okey, katakan soalan saya. Okey, seorang ketua kelas ingin membahagikan 10 rakan anda kepada 3 kumpulan. So, N kita ialah 10 orang asalnya. 3 kumpulan dengan setiap kumpulan terdiri daripada 2 orang. Okey, sekarang nak bahagi kepada 3 Kumpulan 1, kumpulan 2 dan juga kumpulan 3. Kumpulan 1 terdiri daripada 2 orang. Kumpulan 2 terdiri daripada 3 orang. Dan kumpulan 3 terdiri daripada 5 orang. Cari bilangan cara. Maksud dia, tak kisahlah. Kita tak susun pun dia. Siapa-siapa yang kita dapat orang yang pertama tu kita hantar dia kumpulan 1. Okey, yang kedua dengan yang ketiga dan seterusnya kita hantar kumpulan 2. Tak kisah, kita tak ada hierarki. Siapa-siapa kita dapat kita terus masuk dalam kumpulan. Jadi ini susunan tak penting. Jadi sekarang kumpulan 1 ni kita nak pilih ataupun kita nak atur dia 2 orang sahaja. Okey, jadi kita ada 10. Kita nak choose, kita nak gabungkan 2 orang sahaja. Kita nak pilih 2 orang sahaja. Nampak tak? Okey. Next. Kumpulan 2. Kumpulan 2 kita nak pilih 3 orang. So, kita nak pilih 3 sahaja. Okey. Tapi sekarang sini dah tinggal berapa orang? Betul tak? Sebab kumpulan 1 dah ambil 2 orang. Jadi, sekarang semua sekali dah tinggal 8 sahaja. Betul tak? Kan? Dah tinggal 8. Alright. Sekarang next dekat kumpulan ketiga kita nak pilih 5. Tapi ada berapa orang je dah tinggal? Sini dah tinggal 8. Lepas tu ambil pula 3 orang. Jadi sini tinggal 5 orang. Okey. Jadi kita tekanlah kalkulator. 10 C2 itu ialah 45. 8 C3 56 dan 5 C5 ialah 1. Okey, sekarang ni yang saya nak tanya. Tengah-tengah ni, di sini. Nak guna darab ke nak guna tambah? Betul, kita kena guna darab. Sebab apa guna darab? Sebab dia dan. Kumpulan 1 dan kumpulan 2 dan kumpulan 3. Macam tu. So, jadi kita dapatlah jawapannya ialah 2520 cara. Okey. Okey. Jadi, sebagai latihan, cuba kita tengok contoh yang kedua. Alright. Sekarang dia kata 5 buah buku yang berbeza akan dibahagikan kepada 3 orang murid. So, N saya ada 5. Saya ada murid 1, murid 2 dan murid 3. Sebab apa? Sebab dia kata nak bahagi kepada 3 orang murid. Okey, dia cakap sekarang 2 orang murid akan mendapat 2 buah buku. 2 orang murid. Maksud dia 2 orang murid ni
akan dapat 2 buah buku. So, dia dapat 2 buah buku daripada 5. Macam itulah. Kan? Okey. Dan dia kata, seorang murid akan mendapat sebuah buku. So, seorang murid akan dapat sebuah buku. Tapi buku dah tinggal berapa sekarang? Buku dah tinggal 3. Sebab apa buku dah tinggal 3? Sebab asalnya tadi 5. Tapi murid 1 dengan murid 2 dah dapat 1 seorang. Kan? Jadi tinggallah 3 buah buku. Nampak tak? So yang ini kita tekanlah kalkulator. 5C2 ialah 10. 3C1 ialah 3. So hubungan dia mestilah dan. Jadi dapatlah jawapan 30 cara. Okey? Alright, itu sahaja daripada saya untuk gabungan. Latihan saya akan beri dalam, awak baca ya dalam mesej saya. Terima kasih semua. Assalamualaikum.